Hello, Assalamualaikum and salam sejahtera untuk semua student account batch 05. So this is my next video bahagian ke-15 berkaitan dengan ledger jualan. Okay, so make sure you tengok dulu untuk bahagian yang ke-14 berkaitan dengan ledger belian. So then you akan proceed pula dengan ledger jualan. Okay, so jangan lupa untuk subscribe punya YouTube channel Cikgu Pakar Kira by Mijisa. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen. And also tekan button lonceng untuk notification for any new video yang Miss akan upload. Okay, so if you are ready, so let's go dengan bahagian yang ke-15 iaitu ledger jualan. Let's go. Hello guys. Okay, so untuk bahagian yang ke-15 dia lebih kurang je dengan bahagian yang 14 yang Miss ada ajar dekat video sebelum ni. Okay, so first step apa yang Miss buat dekat awak adalah Miss akan tandakan dulu. Okay, macam hari pembekal kita ada 3, tapi untuk ABT kita ada 5 orang ABT. Kita ada agent P, Q, R, S dan T. Dan sebabkan you nak buat ledger jualan, so I tandakan dia sebagai LJ. LJ stand for ledger jualan. So ni ledger jualan I yang pertama, kedua, ketiga, 4 dan 5. So apa you kena buat? Tolong filter dulu. Okay, I dah belajar kan? I nak you try buat sendiri. Okay, so kalau you nampak je ada agent P, tolong tandakan LJ1. Nampak je Q, agent Q, LJ2 dan seterusnya. Okay, so for this one I dah tandakan. Okay, so this one I dah tanda siap. So you pause dulu video I, you tanda dulu. Boleh? So I dah tandakan lah. Contoh macam ni kan, agent P, LJ1, agent Q, LJ2, agent P, LJ1, LJQ, agent Q, LJ2, agent R, LJ3, agent S, LJ4. So tandakan. Okay, nampak agent P, I repeat balik. So sini LJ1. Okay, so I nak you tandakan dekat semua tempat, journal arm dan juga journal khas. Okay, macam journal jualan ni nampak ni, PQRST, PQPTT. So tandakan lah. So LG1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 5, 5. Tolong tandakan untuk mudah awak nak record ke dalam ledger. And also dekat pulangan jualan pun sama. Kat sini kita ada agent S. So agent S is a P kan, PQRS. S yang keempat, so LJ 4. Okay, so untuk agent pula, kalau dekat buku tunai, sebabkan you dapat duit daripada you punya agent, you punya ABT, so it will be on a debit side lah. Sebab debit side for buku tunai adalah duit masuk. So here LJ1 is agent Park P1 Kalisha 2. Okay, Park P1 T LJ5 Q PQ yang kedua, R PQR R yang ketiga, LJ3 S PQRS S yang keempat, agent yang keempat, T LJ5. Okay, so make sure you tandakan tu dulu. Okay, so now make sure you dah buka ledger siap-siap. Kat sini kita ada 5 ledger yang kena buka. Okay, ABT adalah agent P. Tolong tuliskan nama awak sendiri. Okay, untuk mudah ya. Lepas tu kita ada ABT agent R, ABT agent S dan juga ABT agent T. Ingat ya, I cakap apa? Kalau dari journal kena follow, dari buku tunai mesti record secara opposite. Okay, now I akan pergi dulu untuk P. Okay, let's go everyone. So untuk mudahkan kerja kita, supaya kita nampak apa kita nak buat, so I akan highlightkan semua item-item yang ada LJ1 supaya kerja I pun mudah, kerja awak pun senang nak tengok. Okay, so here is LJ1. Even though I pun buat macam ni, kenapa? Sebab I takut I tertinggal. Kita manusia, kadang mesti ada benda tertinggal kan. So I tanda siap-siap. Alright, so here is LJ1. Alright, and then here is also LJ1. Hanya highlight LJ1 je. Kalau awak tak nak highlight, awak tanda pakai pensel pun boleh. Awak buat star ke sebelah dia kan, so supaya awak akan nampak. Okay, and here banyak ni, banyak benda awak kena buat ni. So here is LJ1, here is LJ1. Alright, okay, I think that's all. Is it? Yeah, I think that's all. Okay, selesai. Okay, so tolong filter dulu dan tandakan dulu untuk semua item tu supaya mudah you nak masukkan ke dalam ledger. Okay, so if you are ready, so let's go dengan kita punya ledger. Yang pertama bagi ledger jualan iaitu account belum terima bagi agent P. Okay, so I akan start daripada yang atas dulu. Okay, so untuk agent P, agent P kita sini kita ada LJ1. Yang ni berkaitan apa? Dia 1 hari bulan. Dia berkaitan dengan baki awal kan. So I akan letak dia sebagai baki BB. Okay, baki awal mesti letak sebagai baki BB. So 1 hari bulan, dekat belah mana ingat follow dekat belah debit, so record belah kredit 1730. So debit logik sebab ABT is asset. Bila asset yang bertambah mesti belah debit, yang berkurang mesti belah kredit. Okay, okay, so tadi 20
20, 22, 1 cuti kosong kan. April sebab baki awal 1 hari bulan. So here is baki BB. Alright, so baki dia 1730. Masukkan. Alright. Okay, seterusnya ni amount semua orang samalah untuk baki awal. Okay. Lepas tu, saya tengok lagi highlight. Okay, dekat sini 4 hari bulan. Belah mana ni? Belah debit. So, saya akan recordkan belah debit. Tapi sekejap, saya tengok dekat jurnal jualan. Takut ada apa-apa. Okay. Yang ni mudah sikit untuk awak ingat. Kenapa Sebab setiap kali kita jual dekat diorang, kita akan charge dia perkhidmatan kurier. So, kalau awak tengok dekat jualan ada 4 hari bulan, mesti dekat jurnal pun ada. Sebab dia perkhidmatan kurier kan, kita record jurnal kan. So, mudah lah untuk awak. Saya akan start dengan jualan dulu. Okay. So, apa yang akan buat? 4, 18, 20. Boleh je nak record tapi bagi space. Maksudnya macam ni. So, 4 hari bulan, kita ada jualan. Tapi at the same time, kita ada kenakan dia perkhidmatan kurier. Penuh lah. Tapi awak tulis nanti, tulis penuh, tulis perkhidmatan kurier. Macam I sebab takut tak muat, tulis macam ni. Tapi awak tulis penuh Lepas tu, tadi apa bulan lagi? 18 dengan 20. Okay. So, sini 18. I ada jual dekat dia. Dan juga I ada perkhidmatan kurier. 20 pun sama. I ada jual dekat ABTI yang P ni. Dan I akan charge dia perkhidmatan kurier. Ni semua menambahkan hutang lah. Sebab tu logik lah. Kan? Logik kan? Sebab apa? Sebab sini apa? Jualan. Jualan kredit. Automatik sini apa? Sini debit. Follow. Alright? Okay. So, amount dia 1845 2160 dan 270. Okay, you tolong masukkan amount you, okay? So, here is 18452160. Ya kah? Ya, 2160 2010. Yang tadi sikit je 270. Okay. Okay, lepas tu yang ini perkhidmatan kurier pergi tengok dekat jurnal arm. Okay. So, ini semua dah Ni dah, ini dah, ini dah. Okay. Lepas tu dekat perkhidmatan kurier ni. Ni. Nampak tu. 4 hari bulan RM20. 18 hari bulan RM30. Ini RM10. Betul kan? Tengok Kawan dia yang dekat kredit kurier. Kawan dekat kredit kurier. Sebab tu kenapa tulis situ kurier untuk butir yang ni. Okay. So tadi berapa ringgit tadi? 20, 30, 10 kan? So RM20, RM30, RM10. Okay. Tak garang nak congak. So, I ambil kalkulator. Okay, selesai Okay, so dekat journal arm dengan journal khas sudah. So, I nak fokus dekat buku tunai. Dekat buku tunai, kita ada dekat sini adalah tarikh dia 3 dengan 12. Okay, so, I masukkan dekat sini sebabkan dia dekat belah debit. So, dekat ledger record belah kredit. And logik lah dekat belah kredit sebab bila kita dapat duit, hutang ABT kita akan kurang 3 hari bulan dengan 12 hari bulan. Okay. Kita dapat duit macam mana? Dia bagi kita macam mana? Dia bagi kita check. Sebab tu kenapa kita record dekat kolom bank. Alright. 1730 1200. 1730 1200. Okay. Dia bayar pakai check kan? Dekat kolom bank tadi kan? So, saya tulis sini. Okay. I rasa ada record semua benda. Dah, so kita akan totalkan amount yang besar. I nampak logik dekat sini yang bagi banyak. So, tambahkan dekat belah situ. 1730, 1845, 20, 2160, plus 30, plus 270, plus 10. So, I get 6065. Here also I put 6065. And dekat sini amount yang kurang, maksudnya apa? Kita hutang, ABT P hutang banyak ni tapi dia baru bayar banyak ni. So dia ada lagi hutang dengan kita yang belum jelaskan. So dia akan jadi sebagai baki HB. So ni hutang dia, ini yang dah bayar. So ambil amount ni tolak-tolak. Minus 1730 minus 1200. So dia ada hutang dengan kita lagi sebanyak 3135. And bila ada baki HB, make sure masuk baki BB, bawa turun secara opposite. This one will be carried forward on the next month, means it's a May 1st. Selesai untuk agent P. Tak susah pun macam tu. Boleh? Follow saja apa yang Miss ajar ni. Right? Okay, selesai Boleh. Okay, next seterusnya kita pergi pula pada agent Q. Okay, so untuk agent Q, I nak highlight juga. So, I akan highlight untuk agent Q. So, where is my agent Q? Is LJ2. So, this one is LJ2.
Ini pun LJ2. Okay, cari LJ2. Ini pun LJ2. Cari lagi. Ini I punya LJ2. 18 hari bulan LJ2. Okay, I think that's all. Here is LJ4. Okay, dekat buku tunai I nampak LJ2 cuma ada 2. Dekat 3 hari bulan and also dekat 19 hari bulan. Okay, I highlight sebab senang kerja nak ambil. Okay. So, yang ini tak apalah. I akan record dia belah kredit. Okay, sebab debit record belah kredit later on. Okay, now I akan start dengan journal dulu. Untuk journal, kita start dengan awal. Dia ada baki awal. Yang ni sama 1670. Ingat, dia dekat mana ni? Dekat debit. So, record dekat debit. Dia is baki awal. 1 hari bulan. 1670. 1670. Okay. So, here will be 2022 April 1st as a baki B 16 1670. Okay. Alright. Boleh? Okay. Next, seterusnya cari lagi LJ2. Okay, LJ2. Okay, dekat sini pun sama yang ada jual. Lepas tu kita charge perkhidmatan kurier. Tapi for this one dekat sini kita ada 2 je kot. 4 hari bulan dengan 18 hari bulan. Ya. And kalau tengok dekat jualan pun sama. 4 hari bulan dengan 18 hari bulan. So, I akan buat jualan dengan perkhidmatan kurier. Okay, sama dengan agent P tadi. Dia belah debit menambahkan hutang dia. 18 hari bulan dan juga 4 dulu 4 dulu baru 18. 4 dan juga 18. Kita jual secara kredit. Lepas tu kita ada charge je juga untuk perkhidmatan kurier. Kita jual dan kita ada charge untuk perkhidmatan kurier. Alright. So, amount dia untuk jualan dekat Q. This one my number 19202160. 19202160. Okay. Dekat general arm untuk perkhidmatan kurier, I have this one is 30. This one also is 30. Okay, masukkan. Okay. Ingat kan yang kita buat hari tu, kita jual kita ada charge. So dia macam kembar lah ni. Tapi satu dekat general jualan, satu lagi dekat general arm. Okay. Ulangan tak ada Okay, so selesai. Okay, now pergi dekat buku tunai. Buku tunai LJ2, this one is on debit. So record on a credit. Column is a bank. So you put as a bank. So this is the amount. So the date is a 3 and 19. 3 and 19. 1670 1950. 1670 1950. 1670 1950. Okay, both is bank. Okay, kita dapat duit melalui check. So I put a bank. Lagipun dekat kolom bank. So 2020. And April tadi berapa? 3 dengan 19 kan? 3 and 19. Macam tu. Okay, selesai dah. Semua dah record. Okay, now I akan total upkan dia. I nampak yang dekat belah besar, belah debit kot. Yelah. So ini total yang dia hutang kita. Ni termasuk dengan kurier lah. Dan ini amount yang dia dah bayar. So berapa total dia hutang kita? 1670 plus 1920 plus 30 plus 2160 plus 30. So total dia hutang kita sebelum ni is a 5810. So dia baru bayar dekat kita is dah sana 1670 and 1950. So dia ada hutang lagi dengan kita sebanyak, sebagai HB dia hutang kita tu. Okay, this is my number. Tolong jangan ambil nombor I seriously, please. Kalau pentaksir dapat tangkap you ada ambil nombor sama dengan I takut nanti mak you kena potong. Sebab I punya video ni satu Malaysia tengok. Okay. I mean semua orang ada certain, mungkin ada yang tak tengok, ada yang tengok. I mean kalau tiba-tiba nampak kenapa nama semua sama, nombor pun exactly, baki pun sama, dia akan buat comparison lah. So kata, ni budak ni tiru 6 biji ni, dia is not their effort, tapi dia tiru, so marks kena potong. Okay, tolong sebab tahun lepas ada berlaku. So tolong jangan. Kalau tahun lepas cikgu sekolah dapat tangkap dia tiru video I sebiji. So cikgu dia suruh dia redo balik. Okay, tolong okay. So I cakap di guideline, bukan tempat untuk ditiru. Okay. Okay, next is LG3. Okay, so now is LG3. So LG3, where is it?
Okay, I akan highlight for LJ3. LJ3, here is LJ3. I dah bagi cara mudah, awak kena buat lah. Ya. I ajar. Kena highlight. Satu persatu I ajar you. Manja dah ni. I bagi dekat awak ni. Manja sangat ni. So, benda I bagi. Okay. So, please do your effort. Okay. Tolong buat effort you. LJ3. So, here is LJ3. Okay. I highlight Okay, now I akan masukkan. Okay, nombor 3. Where is it? So here we go. Okay, tak ada baki, tapi yang ada 13 hari bulan. Dan mesti ada jual, mesti ada perkhidmatan kurier. Okay, so maksudnya here is debit, so I akan record on debit. Berapa hari bulan? 13 hari bulan. Okay, so here we go. 13 hari bulan. April 13. Jual, dan bila kita jual, kita juga charge dia perkhidmatan kurier. Okay, how much is it? Kita jual dekat dia sebanyak, this is my number 1830, and kurier I charge dia is RM20. Okay, so I pun masukkan 1830, and here is RM20. Okay. Lepas tu dekat buku tunai dia ada bayar. Yes, here is debit, so I record on the credit side dia bayar 1850. So 2022 April, berapa hari bulan dia bayar tu? 20 hari bulan. Okay, so here is dia bayar kat dia, nampak bank kan, column bank. So dia bayar 1850. Okay, now that's it. Now kita tengok berapa banyak yang dia hutang dengan kita lagi. Okay, total hutang kalau ikutkan dia hutang dengan kita sebanyak 1850. Okay, dan dia bayar juga 1850. So mesti ada hutang lagi tak dekat kita ni? Ada lagi? Tak ada. So yang ini tak ada juga hutang. So this one tak ada hutang. Kalau siapa kira ada hutang, tolong check balik dekat lampiran CU. Okay, boleh? Boleh Okay, so untuk agent S dan agent T, I akan biarkan untuk you buat sendiri. Sebab I tak nak bagi semua benda you kena buat. Okay, I nak you try untuk buat sendiri. Boleh Okay, so pastikan you dapat baki. Untuk agent S dan agent T ada baki. So make sure you dapatkan dia punya baki. Alright everyone? Okay, so I think that's all untuk video kali ni. And for the siapa yang sedang mencari private class, dan untuk sekarang ni bulan 8, I tak masuk lagi untuk bahagian leja. Tapi siapa yang nak belajar berkaitan dengan leja, okay, I baru akan masuk. Sebab sekarang ni I tengah ajar BCP dan juga leja. Leja insyaAllah I akan ajar pada bulan 9 ataupun bulan 8 juga. So for those siapa yang nak join I punya private class, so just contact ataupun klik saja link WhatsApp dekat I punya description. Dan untuk subjek yang lain pun termasuk Maths dan Admaths juga, ada banyak subjek yang baru. Macam Admaths sekarang ni I baru nak masuk, I tengah integration. Okay, integration kami run. Untuk Maths I tengah buat berkaitan dengan cukai. Okay, Econ Form 5 I baru nak masuk chapter 3 untuk bulan Ogos ni. Okay, so masih lagi topik yang awal. So for those siapa yang rasa dah ketinggalan dekat topik-topik yang sebelum ni, just join je I punya kelas. InsyaAllah you masih lagi sempat untuk catch up dengan syllabus-syllabus yang sebelumnya. Alright, so I think that's all untuk video kali ini. Jumpa lagi on next video. Assalamualaikum and bye everyone. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel, and then like, share and comment. Okay, bye.